Allah ucapkan kepada Al-Fadhil dan Ismi dan Mafiat yang menyampaikan ucapan beliau kepada kita dalam memperingati perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita jadikan sebagai pedoman dan teladan pada kita dalam mewarisi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkan tadi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan menyampaikan amanah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi senantiasa mempertegaskan prinsip yang dibawa oleh Nabi. Atau walau Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa melalui berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai rintangan, penolakan demi penolakan, cacian demi cacian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpaling. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan prinsip perjuangan yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditentang oleh golongan yang memusuhi Islam, tatkala Nabi mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pertama yang Nabi terima, tabbalaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Ini yang diterima dan dihadapi oleh Nabi. Tetapi Nabi sesekali tidak meninggalkan perjuangan. Pernah Nabi ditawarkan untuk menjadi raja di Mekah, tetapi dengan syarat Nabi meninggalkan urusan perjuangan Islam, meninggalkan urusan dakwah. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahawa perjuangan yang kita dukung ini bukan hanya kita untuk berjuang mendapatkan kuasa semata-mata, tetapi yang paling utama dan yang paling penting ialah kita nak redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa guna kuasa kalau mati masuk neraka? Tidak ada guna kuasa kepada kita kalau kita mati dimasukkan Allah ke dalam neraka, kerana kita meninggalkan amanah yang telah diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali lagi sebelum saya menjemput Al-Fadhil Zawawi untuk menyampaikan ucapan kepada kita pada malam ini, peringatkan kepada teman-teman yang masih belum mendaftarkan diri, insya-Allah bentar lagi saya daftarkan diri dengan bayaran 10 ringgit per bulan. Dan juga pada saat ini seperti yang disebutkan tadi, Nabi dan para sahabat mereka mengorbankan segala apa yang ada kepada mereka untuk melihat supaya tertegaknya kalimat Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Pada malam ini juga insya-Allah yang kita tidak akan tinggalkan di dalam program-program anjuran kita Parti Islam Malaysia, yang kita menganjurkan kepada teman-teman untuk sama-sama insya-Allah kita menderma di dalam derma jihad pada malam ini yang kita lancarkan tuan-tuan. Yang kita daftarkan tadi itu satu kewajipan, dan ini mengikut keikhlasan kita, menandakan tuan-tuan semangat kita untuk terus istiqamah melaksanakan urusan perjuangan Islam. Jadi mohon teman-teman, mungkin dari kalian punya amal dan sebagainya, boleh tolong jalankan kutipan derma jihad pada malam ini untuk kita sumbangkan dengan ikhlas, insya-Allah mudah-mudahan ada nilainya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini saya mempersilakan dan menjemput yang berbahagia mulia Al-Fadhil Ustaz Zawawi bin Saleh, Ketua Usaha Majlis Syura Ulama Parti Islam Malaysia, untuk menyampaikan amanah taujihan kepada kita untuk kita jadikan sebagai panduan dan pedoman untuk melaksanakan urusan kita dalam mewarisi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala hormat dan dipersilakan. Takbir Allah, takbir Allah, takbir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at wa
تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، yang dihormati dan dikasihi kepada sahabat saya dan pengurusi majelis, yang dihormati dan dikasihi kepada dan Ismi Mahdiar selaku Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan, Ketua Dewan Pemuda PAS Pulau Pinang, apabila yang berbahagia Ustaz Tajudin selaku yang Ketua PAS Kawasan dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasanya, ahli-ahli jawatan kuasa Dewan Pemuda PAS negeri dan kawasan, seluruh pimpinan dewan-dewan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita berhimpun di dalam himpunan untuk kita menyatakan sokongan yang tidak terbelah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita menyatakan kesanggupan kita untuk memperjuangkan dan menyambung risalah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada malam ini kita bertemu dengan orang, dan saya dimaklumkan semua sama, bahkan 20 ATM 20 kita bagi dia pada dia. Cuma pada malam ini kebetulan juga kita hampir menyambut kedatangan Mausimul Hajj, satu musim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Qur'anul Karim, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maksudnya, sesungguhnya di mana bulan-bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan, yang termaktub di dalam kitab Allah sejak daripada Allah mencipta langit dan bumi, dan Allah meletakkan di dalamnya ada 4 bulan yang sangat dihormati.
Di antaranya yaitulah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Allah jadikan bulan ini sebagai bulan untuk manusia memperbaharui iman dan juga perjuangan mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di musim inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima sepotong ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Aku sempurnakan kepada kamu nikmatku, dan aku bawa Islam menjadi anutan kepada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima ayat ini, baginda membaca kepada para sahabat yang bersama-sama dengan baginda untuk menunaikan ibadat haji yang terkenal di dalam Islam, yaitu Hajjatul Wada. Sebahagian daripada sahabat bergembira kerana Allah menyempurnakan agama Islam yang membawa rahmat kepada manusia. Agama Islam yang sangat sederhana. Agama Islam yang berbeza dengan sekalian agama-agama samani yang lain. Walaupun agama samani yang lain diturunkan oleh Allah, ajaran agama mereka sangat berat. Ada sembahyang yang diturunkan kepada Nabi-Nabi, sujud sahaja sama lama dengan 4 rakaat. Pakaian yang terkena najis tidak boleh dibasuh. Ada di antara syariat yang diturunkan kepada Nabi dahulu kala puasa mereka. Innahum yasumuna yawman wa yuftiru yawman. Mereka berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari, berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari sepanjang tahun. 6 bulan berpuasa, 6 bulan puasa. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kita berpuasa 1 bulan bulan Ramadan. Kita menahan diri daripada makan dan minum hanya di siang hari. Syariat dahulu membebankan. Syariat yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringan. Ibadat sembahyang Rasulullah terima daripada Allah seperti mana Nabi-Nabi yang lain 50 waktu. 50 waktu. Sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Apabila dinasihat oleh Nabi Musa alaihi salam di malam Isra dan Mi'raj, "Is'ad ya Muhammad, wahai Muhammad, naik. Kau mesti bertemu dengan Allah, menghadap Allah, memohon keringanan dengan Allah tentang sembahyang. Umat kamu tidak akan mampu menunaikan sembahyang di waktu waktu." Rasulullah naik, dikeluarkan 5 waktu, tunggu 45.
naik lagi turun 40, naik lagi sampai 35. Ada kita dia kata silam tak naik sekali lagi. Kalau naik sekali lagi kalau Allah Quran tak semayang subuh tak tidak apa semayang subuh tak silam soal. Kita terima di bawah Allah bagi ganjaran sama dengan 50 waktu. Satu waktu kita sembahyang dapat 10 kali lagi. Bukan saja sembahyang, amalan-amalan yang lain. Satu amalan yang baik kita buat dapat 10. Satu amalan kejahatan bila kita buat dapat 1. Kalau sama-sama 10 berapa? Allah bagi bonus yang besar. Buat kebaikan dapat 10. Buat kebaikan dalam perjuangan Islam. Kita bola pada malam ini kita bagi dalam istimewa terbagi kita dapat 700 kali lagi. Bukan 10 kali lagi. Kita qiyamul lail yang dianjurkan oleh perjuangan kita 700 kali lagi. Kelas tafaqquh yang dianjurkan oleh perjuangan Islam 700 kali lagi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Allah ambil harta. Dia dan kita kerja-kerja lain. Sebab apa ambil harta? Harta paling besar. Harta paling manusia sayang. Kita duduk dalam rumah kita, tak ada apa-apa dalam rumah kita, tak ada harta kita. Ada RM10 di dalam rumah. Pencuri masuk dalam rumah, nak curi duit RM10, kita ganda mati. Ini harta. Saya duduk di besok dia ada pakai. Musim ke-7 bulan Ramadan bulan 1. Allah samosa dengan bangunan kita. Samosa berlayar yang satu merentas umat dengan perahu yang kecil bergadang nyawa semata-mata kerana sekilo tadi. Musim itu udang laut yang besar sekilo harga dia RM70 dia gadang nyawa. Allah sebut dalam Al-Quran harta. Sebab harta ni sangat payah. Kita kata orang sumbang tenaga, orang sumbang harta, ayo. Berkongsi istilah Allah tadi kan, saya tak ingat bilang supaya daftar. Payah daftar, kita payah. Kerana payah, daftar ada. Berapa payah sebenarnya? Saya kalau beli rokok RM10 tak salah. Tak salah. Kita belajar di tempat lain lebih daripada RM10. Tak salah. Kita beli keperluan dalam rumah RM100 beli RM10. Tak salah. Cuba bagi kepada perjuangan Islam sendiri. Pada 50 tahun tidak ada. Allah mengatakan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Apabila disebut yang besar harta, yang lain semua dia masuk. Orang yang menyumbang tenaganya, menyumbang pemikirannya, menyumbangkan masanya untuk perjuangan agama Allah, sebagaimana seorang yang menanggung biji benih keluar 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. 700 kali lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan darah ini kepada siapa yang dia minta.
Ini kelebihan orang yang ada di dalam neraka Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di musim ini Rasulullah menerima wahyu daripada Allah, perjuangan Islam disempurnakan oleh Allah. Perjuangan yang benar. Alhamdulillah, di zaman kita ini, kalau dibanding dengan negara-negara lain, perjuangan Islam dalam negara kita paling selesa. Kita tahu berbanding dengan perjuangan Palestin, mereka jauh lebih dahsyat daripada kita. Mereka mengorbankan nyawa. Mereka tak pernah dapat mengadakan pertemuan sebagaimana kita buat pada lalu. Kalau dia buat macam ini, bom akan bunuh. Mereka bertemu dalam gaung di bawah tanah, di rumah-rumah pada pasir yang panas. Mereka bukan bincang dalam suara mereka, kita nak makan apa, kita buat program macam mana, persiapan nak makan apa, maka wajib. Dan cuba buat program ada makan apa, teman aku maka apa, kita bincang makan, lepas makan ini, makan ini. Palestin yang bincang minggu ini, cawangan mana yang diwajibkan mereka mengeluarkan anak-anak muda yang berani mati syahid. Ibu bapa mereka untuk mengeluarkan anak-anak mereka disumpah di dalam Allah. Mereka berjuang kubur syahid, lima hadapan buat keputusan lagi. Minta pemuda keluar yang berani mati syahid. Kita di Malaysia memiliki istimewa Palestin, dan kita tidak pernah memohon dengan Allah supaya perjuangan kita dibenarkan oleh Allah. Harga Rasulullah ajar, wala taj'al musibatana fi dinina. Wahai Allah, jangan sekali-kali kamu jadikan di dalam urusan agama kami membebankan kami. Ada musibah di dalam perjuangan kami, tetapi sekiranya perlu kepada pengorbanan, wajib kita mesti berkorban. Sekiranya Islam ini memerlukan pengorbanan harta benda, kita mesti korbankan harta. Kalau Islam memerlukan pengorbanan nyawa, wajib kita mengorbankan. Tapi kita berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Di Mesir, di Syria, di Lebanon, di mana-mana negara, termasuk di Eropa, di Italia, mulai tercetus gerakan Islam di Italia. Alhamdulillah, arti Islam seperti Mas adalah gerakan Islam yang pertama dalam dunia yang ziarahi Italia untuk memberi penghormatan kepada satu pertumbuhan umat Islam di Italia, dan mereka berasal untuk jadikan perjuangan Islam. Kalau nak banding dengan orang yang berjuang di Amerika, berjuang di Britain, sudah ada gerakan Islam di negara-negara ini. Mereka lebih teruk daripada kita, berhadapan dengan tekanan, berhadapan dengan kubutan, dan ramai di kalangan mereka yang itu. Kita nak balik ke selatan Thailand itu, kita lebih selesa. Keselesaan kita ini mesti kita sempurnakan dengan baik. Kalau kita mati, kita duduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengerahkan pasukan Badar, ahli Badar dia boleh mendakwa di hadapan Allah, wahai Allah, kami ahli Badar, kami pegang 313 orang yang tidak ada apa-apa kekuatan,
yang Allah sebut wa laqad nasarakumullahu bi Badr wa antum adillah. Allah tolong pada tentera Islam di medan Badar dalam keadaan kamu hina-hina. Hina kerana tidak ada senjata, hina kerana jumlah yang sedikit. Segera kepada Allah menentang musuh 1000 orang yang lengkap dengan peralatan. Kalau Allah panggil berjuang di Palestin, mereka mengatakan anak-anak kami gugur syahid di medan peperangan, wahai Allah. Kalau Allah mengatakan udkhulul jannah, kamu masuk ke surga Allah. Orang yang benar, kamu masuk kerana ini perjuangan kamu. Orang yang berhijrah, pengorbanan kamu besar. Kalau kita yang memperjuangkan Islam dengan selesa, tiba-tiba nak ambil program sebab boleh, kita tak tahu apa dia kata. Wahai Allah, aku ni buat-buat tidur tengah subuh melewat. Kalau ada jatuh hujan sini tak pergi. Kita nak tahu apa kita di hadapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka yang mencapai tahap keimanan yang memuncak. Bila mereka mendengar Rasulullah membaca al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ada ulama mengatakan ayat ini terakhir. Ada ulama mengatakan al-yawma yaksallahu laka taqwa. Bila mereka terima ayat ini daripada Rasulullah, ramai di kalangan mereka yang bergembira. Allah tidak menambahkan lagi syariat di dalam Islam. Pakaian kita ngaji boleh masuk. Sembahyang kita 5 waktu, Allah hidup 50 waktu. Puasa kita hanya bulan Ramadan, siap hari saja. Ibadat zakat kita sedikit 1/40 pada asal, kecuali beberapa benda yang jadi 1/20. Sahabat menganggap Islam ini agama yang sangat mereka bergembira, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bila dia menangis, sahabat lain tanya, wahai Abu Bakar, mengapa kamu menangis? Orang lain gembira. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, idza qama syai'un bada naqs, apabila sesuatu itu sempurna, maka bermulalah kekurangan. Sahabat lain tak faham. Ia mengatakan apabila agama sempurna, Rasulullah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda Rasulullah akan